Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Pertama, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Puji dan syukur kehadirat ilahi kerana limpah karunia-Nya. Allah telah memberikan kepada kita kesihatan. Allah telah memberikan kepada kita kekuatan. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak. Sehingga kan nikmat yang cukup banyak itu membuat kita lagi menjadi hampir, membuat kita lagi menjadi dekat, membuat kita lagi menyayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada juga manusia-manusia yang diberikan nikmat. Nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lalai. Nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lari. Nikmat tersebut telah menjerumuskan diri mereka ke lembah kehinaan. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memasukkan kita dalam golongan yang pertama, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada golongan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak. Hari ini kita bersiaran bersama dengan surah An-Nur pasal 3A, Bandar Baru Selatan ya, Kek Sambani. Jadi mohon tuan-tuan dan puan, jika ada bawah tu infak, kita mohon kepada tuan-tuan dan puan meringankan tangan, mengeringankan jari-jari untuk menekan nombor-nombor bank Islam untuk surah An-Nur fasa ini, supaya kita kita boleh berinfak bagi menyiapkan prasarana yang ada pada surah tersebut ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan sekalian ya, kerana Bandar Seremban Selatan ya, kerana tuan-tuan dan puan sekalian sudi bersama-sama dengan kita di udara ya, di alam maya. Jadi insya-Allah malam ini kita akan sambung ya pada sambungan yang pada malam lepas, iaitu kita tengok ayat Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat 111 111 sehingga 112, dan insya-Allah hari ini kita akan sambung 113. Kalau kita tidak ada arah melintang, insya-Allah kita akan habiskan dengan 115 sekali. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ya, perbahasan yang lalu yang mana kita telah bahaskan ya, yang telah kita bahaskan ayat 111 dahulu berkenaan dengan orang-orang Yahudi ini ya. Orang Yahudi ini, mereka ini telah menjadikan bergaduh sesama sendiri ya. Mereka menyatakan bahawasanya mereka menyatakan bahawasanya mereka, agama mereka betul ya, dan mereka orang Nasrani pula menyatakan bahawa mereka lah yang betul. Jadi mereka ini sama-samalah bergaduh sesama sendiri dengan mereka ya. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, ini tak lain dan tak bukan ya, kenapa mereka boleh bergaduh sebegini. Ini adalah kerana kan mereka yakin bahawa apa yang mereka nyatakan itu adalah benar, sedangkan Allah telah menjawab kepada mereka dalam Al-Quran dalam ayat yang 111 dan 112 yang lalu. Jadi insya-Allah kita akan tengok hari ini, malam ini, sambungan daripada itu, iaitu surah Al-Baqarah juga, tetapi ayat 113. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ya. Inilah dia tuan-tuan dan puan sekalian, ayat yang 113 ya, 113 yang dinyatakan, yang Allah berfirman waqalatil yahud, dan sesungguhnya orang Yahudi ini ya, orang Yahudi ini berkata laisatin nasara ala syai', bahawa orang yang Nasrani ini
tidak mempunyai sesuatu pegangan dan tidak mempunyai sesuatu pegangan. Mereka menyatakan sini, maknanya mereka menyatakan mana orang Yahudi kata kepada orang Nasrani, wa qalatil nasara, kan, kemudian orang Nasrani pula menyatakan laisatil yahudu ala syait, kan, orang Nasrani pula kata bahawa orang Yahudi ini tidak mempunyai pegangan. Mereka saling bergaduh, kan, ala syait wa hum yatluna alkitab, sedangkan sebenarnya mereka dua-dua dikurniakan kitab. Maknanya ada kepada mereka kitab Injil, kitab Taurat. Ini dia tuan-tuan, kan. Jadi oleh kerana itu waqalatil yahudu ala nas, mereka bergaduh, wa hum yatluna alkitab, sedangkan mereka ini diberikan kitab, dua-dua mereka diberikan kitab, Jadi apabila mereka ini diberikan kitab, kan, sepatutnya mereka mengetahui. Sepatutnya mereka mengetahui. Sebab ada kitab. Macam kita orang Islam, kita ada Al-Quran kita. Jadi, oleh kerana kita ada Quran, kita pegang kepada Quran, kita tahu. Kita tahu. Tapi kita tahu pun ada permasalahan, ada perbincangan dalam kita tahu tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kazalika qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihim. Demikian pula orang yang tidak mengetahui, mengucapkan seperti ucapan mereka. Maknanya Allah nak menyatakan bukan saja perkara ini berlaku kepada orang Yahudi dan Nasrani ini. Sesungguhnya orang yang tak tahu pun dia akan mengucapkan tu. Dia akan menyatakan perkara seperti itu. Maknanya ayat ini bukan sahaja terpakai kepada orang Yahudi, orang Nasrani. Maknanya Allah nak memberi contoh. Allah nak memberikan satu andaian. Kan, kau tengok orang Yahudi kata kepada orang Nasrani macam ni. Kau tengok orang Nasrani kata kepada orang Yahudi macam ni. Tetapi kau jangan lupa, kita ni jangan jadi macam mereka. Kenapa? Sebab ini adalah amaran Allah kepada kita supaya tidak meniru apa yang mereka lakukan. Kenapa, Ustaz? Allah bagi andaian ambil andaian daripada orang Yahudi bersikap seperti itu, mengambil andaian orang-orang Nasrani bersikap seperti itu supaya menjadi ibrah, supaya menjadi iktibar, supaya menjadi tauladan, jangan ikut macam mereka. Ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Jadi dalam ayat 113 ini, ayat ini merupakan syikayah. Syikayah tu maknanya apa, tuan-tuan? Syikayah ini Allah nak mengungut tentang sifat manusia, yang mana jenis manusia ni dia rasa dia je betul. Dia rasa dia je betul. Ini bahaya. Orang sesiapa yang mempunyai sikap merasakan yang dia saja yang betul, tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati. Termasuklah saya sekali. Kenapa kena berhati-hati? Sebab kita takut apa yang kita rasa betul itu betul bagi pandangan kita, rupanya tak betul. Dan kita takut tak betul tu kita tak tahu. Kita tak sedar yang kita berada dalam keadaan yang kita rasa betul, rupanya tak betul. Macam mana tu, Ustaz? Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam satu dalam satu kitab, Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali menyatakan bahawa manusia ni dia ada 4 golongan. Manusia dia ada 4 golongan. Pertama, golongan yang terbaik, iaitu mereka ini tahu apa yang mereka tahu berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu apa yang mereka ada. Ini yang paling baik. Kan? Apa dia baik, teman-teman Ustaz, yang Imam Ghazali kata? Iaitu manusia ini dia sedar yang dia ini tahu, dan apa yang ditahu itu adalah berlandaskan kepada ilmu. Dia sedar apa yang dia tahu, dan dia tahu itu kerana dia mempunyai ilmu. Maknanya dia belajar. Ini orang yang terbaik, golongan yang pertama. Dan kita mohon kepada Allah supaya Allah masukkan kita dalam golongan ini, iaitu kita tahu kan tentang sesuatu perkara, dan kita tahu itu dengan ilmu.
dengan ilmu. Bukan dengan dengar cakap-cakap orang. Bukan dengan tak ada dalil. Kan? Bunga kata orang tu kata, orang ni kata, orang tu kata. Aku dengar orang tu kata, qila wa qila. Bahasa Arab kata kan. Orang tu kata orang mana pun tak tahu. Dalil pun tak ada. Jangan. Biarlah kita tahu, sebab ni orang paling terbaik. Imam Ghazali kata, kita tahu apa yang kita tahu itu adalah berdasarkan kepada keilmuan, hujah, dalil yang kita ada. Supaya, ingat tak ayat yang lepas 111, 112. Mereka itu tahu kan, orang Yahudi ni, tetapi mereka membuat andaian yang mereka ini tahu sedangkan mereka tidak tahu. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak kita buat benda yang tahu, yang benda yang kita tahu, tahunya kita itu adalah berdasarkan kepada landasan agama, landasan ilmu yang kita pelajari. Ya, okey. Makanya teringat satu hadis ketika Muaz bin Jabal dihantar keluar negara lah, senang itu menjadi pendakwah. Kan Muaz ditanya, kan wahai Muaz, kan dengan apa nanti engkau hendak mengeluarkan sesuatu berhujah untuk perkara sesuatu masalah. Makanya Muaz bin Jabal menjawab, aqdi bi kitabillah. Aku akan memutuskan sesuatu permasalahan berdasarkan kepada aqdi bi kitabillah, dengan kitab Allah. Pak Ilham Yajid, kalau tak ada, Nabi tanya kepada Muaz. Muaz menjawab, aku akan berpandukan bi kalami bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan. Makanya keluarlah satu hadis, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Taraktu fikum amrayn, tidak akan sesat kamu buat selama-lamanya. Maknanya selama-lamanya itu sampai kiamat. Ma in tamassaktum bihima, barang siapa yang berpegang kepada dua benda. Apa dia? Kitab Allah was sunnah. Kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah, iaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya golongan yang pertama yang Imam Ghazali nyatakan ini, itu golongan yang mereka ini sedar, mereka tahu, dengan tahunya itu dengan ilmu Al-Quran dan sunnah. Maknanya inilah golongan yang hebat. Ada yang kedua, Imam Ghazali nyatakan, yang kedua ini adalah mereka yang tak sedar yang mereka tahu, sehingga mereka ini perlu disedarkan. Mereka ni tahu, tapi mereka tak sedar mereka tahu. Payah betul ni. Sedangkan mereka tahu. Ya. Jadi mereka yang tak sedar yang mereka ini tahu, sedangkan mereka ini tahu, mereka ini perlu disedarkan. Maknanya kadang-kadang ada setengah jenis manusia ni, Imam Ghazali kata ni, kan dia ni tahu, tapi dia buat tak tahu. Ya. Dia macam menyembunyikan. Sedangkan menyembunyikan perkara yang benar tak boleh. Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Apabila datang kebenaran, lenyaplah kebatilan. Jadi apabila kita tahu kebenaran, kita kena bagi tahu. Kita kena sedarkan. Tetapi ada orang yang tahu, tapi dia tak sedar yang dia tahu. Nah, ini masalah. Ya, jangan macam tu. Kita kena sedarkan dia. Okey. Yang ketiga, golongan mereka tak tahu, tetapi mereka ada kesedaran. Mereka tak tahu, tapi mereka ada kesedaran. Kan kita ni, kita tak tahu yang kita ni tak tahu. Jadi apabila kita tahu yang kita ini tak tahu, kita mula belajar pun bagus. Kenapa? Sebab kita tahu yang kita tak tahu. Jadi oleh kerana kita sedar yang kita ni tak tahu, kita belajarlah. Kan? Ramai orang masyarakat sekarang ni, kan, Ustaz, saya ni kalau bab agama ni tak berapa nak, tak tahu Ustaz. Itu dah nak tanya Ustaz. Kan tuan? Kalau kita tahu tak tahu, belajarlah. Belajar. Datang surau. Kau dululah. Kau sekarang login. Masuk FB, surau An-Nur Fasa 3A Bandar Semar Selatan. Masuk.
Masuk FB, mana lagi Google Meet ke apa ke, medium yang ada sekarang ni yang menyediakan kuliah online. Tapi jangan lupa infak dana surah An-Nur kan, malam ni surah An-Nur pasal 3A Bandar Seremban Selatan. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana itu makanya orang yang sebegini terbaik. Dia faham, dia tak faham, itu nombor dua. Sebab dia sudah ada mempunyai kesedaran untuk belajar. Pasal dia sedar dia tak tahu. Jadi dia mula belajar. Oh, terbaik tuan-tuan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, termasuk diri saya, kan tahu ni sampai ke mati pun kita takkan komplit ilmu. Semakin kita belajar, semakin kita tahu yang kita ini tak tahu. Semakin kita belajar, semakin kita tahu yang rupanya banyak lagi kita tak tahu. Semakin kita belajar, rupa-rupanya kita tahu yang kita ini tak tahu. Itulah perkataan orang yang belajar. Kalau orang tu mengaku cerdik, dah tahu dah, tahu dah, semua tahu. Hai. Hadis Nabi, ada satu hadis Nabi celup air. Nabi angkat, menitis air daripada jari tersebut, kan, sedangkan ni lautan. Maknanya bandingan ilmu yang Allah kan bagi kepada kita ni hanya titisan ini, titisan air yang jatuh pada jari kita ini nak dibandingkan dengan lautan yang besar. Allah Rabbi. Tuan-tuan dan puan sekalian, tuan-tuan, kan selalulah kita belajar supaya kita tahu yang kita ini tak tahu. Jadi bila tak tahu akan menyebabkan kita mengambil tahu supaya kita tahu dan kita menjadi orang yang mempunyai ilmu. Tahu dengan apa yang kita tahu tersebut. Bukan kita tahu dengan membabi buta. Bukan kita tahu dengan sembrono. Bukan kita tahu tanpa landasan. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan. Dan yang ketiga, yang keempat, yang keempat ialah mereka ni tak sedar yang mereka tak tahu. Ini bayangkanlah, dia tak tahu, dia tak sedar. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan sekalian, dia tak tahu yang dia tak tahu dan dia tak sedar yang dia tak tahu. Ini bahaya, cukup bahaya. Sebab kita takut apa Ustaz? Takut mereka ini bangga dengan melakukan perkara yang mereka tak tahu, mereka tak sedar tersebut, kan? Jadi apabila mereka itu tak tahu yang mereka ini tak tahu, mereka tak sedar yang mereka ini tak tahu, kan? Bermakna saya takut satu. Apa dia takut itu Ustaz? Saya takut kita termasuk dalam yang Allah nyatakan, iaitu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Khatam. Apa itu khatam? Iaitu Allah tutup. Khatamallah, Allah telah menutup. Apa dia? Hati. Qulu wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup tiga ni bermakna apa yang mereka lakukan maksiat tersebut, mereka akan bangga, mereka akan seronok, mereka akan berterusan dalam keadaan melakukan maksiat. Kesian. Jadi tugas kita, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk menyedarkan mereka. Jangan kita sisihkan mereka. Jangan. Tugas kita, orang yang tahu, yang belajar, mengetahui dengan ilmu, tugas kita ajar mereka. Tugas kita bagi tahu kepada mereka supaya at least sekurang-kurangnya mereka akan ada sedikit. Kan kerja kita dakwah, tuan-tuan. Kerja kita dakwah. Allah kata kerja engkau berdakwah. Berdakwahlah. Tapi hidayah tak dapat. Hidayah bukan kerja kita. Hidayah kerja Tuhan. Jangan buat kerja Tuhan. Kita buat kerja kita. Kerja kita apa dia? Kerja kita ialah berdakwah. Berdakwah,
berikan pengajaran kebaikan supaya nanti satu hari nanti at least sekurang-kurangnya benda tu ada tersimpan dalam dada mereka. Kotlah nanti Allah nak sampaikan menjadi asbab kepada dia untuk Allah jadikan itu sebagai satu hidayah kepada mereka. Kita mohon kita dan semua orang mendapat hidayah, ya. Termasuklah kita sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini kan, kita takut mereka ini termasuk. Dan orang ini juga, Ahmad ini juga, yang kita takut sekali ialah mereka ini sampaikan fahaman yang mereka ini faham hanya dengan satu kelompok sahaja. Kenapa dengan satu kelompok, Ustaz? Sebab hanya orang tu saja. Maknanya macam orang Yahudi. Orang Yahudi, dia fikir dia je betul, orang lain tak betul. Orang Nasrani pula kata dia je betul, orang lain tak betul. Tetapi tuan-tuan jangan lupa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kan, orang Yahudi Nasrani ini, dan ya, daripada Yakub sampailah kepada Isa. Yakub sampai kepada Isa. Keturunan itu daripada atas Yakub sampai kepada Isa. Tuan-tuan tahu tak? Mereka semuanya daripada kalangan Bani Israel. Jangan kata pula Musa sahaja daripada Bani Israel, Isa pun daripada Bani Israel. Maknanya mereka di dalam satu bangsa. Mereka pun bergaduh dalam satu bangsa. Tetapi kita hebat. Kehebatan Islam, Allah mengajar kita melalui Nabi Muhammad SAW, mengajar kita walaupun kita pelbagai bangsa. Tak kira kau orang apa, orang Jawa ke, orang Melayu ke, orang Banjar ke, orang Minangkabau ke, orang apa sahaja, tak kira, kita disatu dengan satu, iaitu kita disatukan dengan kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datanglah kau bangsa apa, daripada dunia mana, kullukum min Adam wa Adamu min Tura, la fadlun arabiyyin wala ajam illa bittaqwa. Kullukum min Adam, kita semua ni daripada moyang kita orang bagian lah, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa Adamu min Tura, Adam itu daripada tanah, kita pun termasuklah. Asal usul kita ni daripada tanah. La fadlun, tidak ada kelebihan. Maknanya orang ni handal, orang ni hebat, tak ada kelebihan di sisi Allah. Siapa yang paling handal? Siapa yang paling hebat di sisi Allah? Ya, iaitu illa bittaqwa, iaitu mereka yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mempunyai ketakwaan yang tinggi, walaupun kulitnya gelap, walaupun dia punya rupanya tak cantik. Tengok Bilal bin Rabah, gelap. Habsyah Habsyah gelap orangnya. Habsyah tu pun maknanya gelap, tuan-tuan, hitam, tuan-tuan. Tetapi Allah Rabbi, Nabi dengar tapak kaki Bilal bin Rabah di syurga, sedangkan Bilal masih di atas muka bumi. Allah Rabbi. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, ini yang kita nak sebenarnya. Ya, kita di dalam Islam, Islam mengajar kita bersatu. Islam mengajar kita untuk bersama-sama. Tuan-tuan, bukan bergaduh. Ya, bersama-sama. Seia sekata. Kan? Biar apa yang kita duduk buat lakukan ini, biar seia sekata, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Allah tak ajar, Nabi tak ajar kita bergaduh-gaduh. Sebab tu makanya dalam ayat ini Allah menyatakan perangai orang Yahudi, perangai orang Nasrani, kan? Supaya kita jangan jadi seperti mereka. Tetapi tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, mereka ini walaupun bergaduh bab tu, tetapi untuk menghancurkan Islam, mereka bersatu. Mereka bergaduh bab tu, tapi untuk hancurkan Islam, mereka boleh bersatu.
Makanya tuan-tuan, jangan main-main. Sebab kita takut nanti mereka ini, dan memang dah pun mereka bersatu, dan mereka akan menjatuhkan kita. Makanya jangan kita leka, jangan kita alpa, jangan kita tak alert tentang perkara-perkara sebegitu. Kita kena sadar, kita kokohkan kita punya kekuatan, fondasi kita, asas kita. Semoga dengan kita kokohkan fondasi ini, kita akan menjadi orang Islam yang mempunyai pegangan yang kokoh. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam ayat ini juga yang 113 ini dinyatakan bahawasanya orang-orang Yahudi ni, mereka ini sebenarnya berkata sebegitu. Jadi Allah keluarkan ayat ini supaya Allah sebenarnya nak memberitahu kepada kita rahsia. Allah nak bongkar isi hati orang Yahudi Nasrani ni. Yang maknanya kita tak payah dah ponek-ponek. Kita tak payah dah fikir-fikir, kenapa dia orang buat macam ni kat kita, kenapa dia orang buat macam ni kat kita. Tak payah. Allah sendiri, kalau kita baca Quran, kita telusuri Quran, kita tadabbur Al-Quran, kita tengok hadis, sebenarnya ayat ini adalah Allah telah membongkar rahsia apa yang ada di dalam hati golongan Yahudi, apa yang ada di dalam hati golongan Nasrani. Ya, maknanya Allah dah bagi warning. Nanti ayat 120 nanti kita tengok lagi hebat. Ya, maknanya Allah dah bagi warning, bongkar akan rancangan mereka ini kan. Jadi apabila Allah bongkar, untuk pengajaran kepada kita tuan-tuan, supaya kita ini jangan mengikut jejak langkah mereka. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kita boleh lihat bagaimana mereka ini bergaduh. Bergaduh, mereka kata puak mereka betul, mereka kata puak mereka betul. Sedangkan pada waktu tersebut, tuan-tuan ingat tak? Allah minta mereka dalil, Allah minta mereka bukti, dan mereka tidak boleh menyediakan bukti. Ingat tak pada ayat yang lalu tentang perkataan muhsin? Apa perkataan muhsin itu? Iaitu mereka ini bila Allah meminta bukti kepada mereka, mereka tak boleh menyediakan, membuktikan. Mereka hanya fikir apa yang mereka nak fikir. Mereka hanya fikir apa yang mereka rasa baik. Makanya baik buruk ni, dalam orang Islam, baik buruk ni bukan atas pemikiran kita. Baik buruk ni, apa yang boleh kita fikir, mesti ada dia punya benchmarking. Cakap orang putih tu cakap mau suantek yang. Ya, benchmarking kita, ada penanda aras kita. Penanda aras kita apa tuan-tuan? Tadi, di awal tadi saya dah sebut. Penanda aras kita adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Apa yang Quran kata betul, walaupun kepala otak kita berkata salah, tetap betul. Ambil yang Quran punya. Jangan ambil yang kepala otak kita tak betul tu. Kalau apa yang hadis kata betul, ambil. Jangan rasa kepala otak kita betul. Jadi nak tahu betul atau tak betul, apa yang kita fikirkan, mestilah apa yang kita fikirkan itu selaras, seia sekata dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Ini sepe dia tuan-tuan. Mengapa Allah tunjukkan kepada kita ayat ini? Allah bongkar kerja-kerja yang mereka lakukan ini. Ya, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kerja yang mereka lakukan ini menyesatkan. Sedangkan tuan-tuan boleh fikir tak, apa ke faedahnya mereka dapat kalau mereka nak menyesatkan kita? Kalau katakanlah ada di antara mereka di kalangan kita ini terpengaruh dengan mereka, apa boleh faedah kepada mereka, kepada orang Yahudi, orang Nasrani? Tak ada apa-apa pun. Kita masuk ke, kita keluar ke, kita join ke, tak ada apa-apa faedah pun kepada mereka. Tak ada apa-apa faedah. Tetapi kepada kita membawa satu malapetaka yang besar. Kenapa? Sebab kita ikut mereka. Sebab kita dah lari daripada landasan yang sepatutnya kita hadapi. Beginilah dia manusia yang merasa diri mereka betul, tuan-tuan. Jadi masalah mereka yang mencari
silap orang, sedangkan mereka tidak mengetahui silap mereka. Dan ini yang telah dilakukan oleh yang namanya iblis, yang sifat kibr, kan, bongkak, sombong, bangga, jobo. Orang ni silang kata jobo, boleh belajar lagi silang lagi ni, kan, berlagak, rasa diri hebat, rasa diri lebih daripada orang yang lain. Tuan-tuan, kalau kita orang Islam masa macam tu, jangan tuan-tuan. Pasal kita kena merendahkan diri. Makanya Allah datangkan kepada kita, menceritakan. Kalau tuan-tuan tengok tafsir ni daripada awal surah Baqarah ni, banyak cerita tentang Yahudi Nasrani. Kenapa? Allah nak membongkar rahsia-rahsia mereka, supaya dengan terbongkarnya rahsia mereka, kita tak join mereka, kita tak ikut perangai mereka. Dan bahkan ada lagi ayat-ayat yang Allah menemplak. Allah menemplak mereka. Kenapa Allah kata kau ni ngomah, cari salah orang je, kan, suka mencari salah orang. Kau salah, kau tak sedar, sedangkan dia sedar. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan, inilah dia rasa. Kenapa mereka buat macam tu pada orang Islam, ya? Apabila mereka nak lawan Islam, mereka boleh bersatu. Yahudi Nasrani boleh bersatu nak lawan Islam kerana mereka dongki. Mereka ada satu penyakit, iaitu namanya hasad. Hasad, dengki. Tuan-tuan, hasad dengki ni jangan main-main, tuan-tuan. Kan? Kenapa? Impak besar. Kan? Hasad dengki ni mempunyai impak yang besar. Makanya Allah dedahkan, Allah bongkarkan rahsia mereka ni, supaya kita jangan ada penyakit itu. Penyakit hasad, penyakit dengki itu dalam diri kita. Kenapa? Sebab penyakit hasad ini akan menjadikan, kan, memakan diri kita sendiri. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan, orang yang hasad ni, dia gagal. Kan, bila kita mempunyai hasad dengki dalam diri kita, orang ini akan gagal melihat nikmat yang ada pada dirinya dan juga pada orang lain. Faham tak? Orang yang mempunyai perasaan hasad ni, tuan-tuan, dia gagal melihat nikmat yang ada pada diri dia. Maknanya banyak Allah bagi kat dia, kan? Tapi dia tak nampak. Dan yang lagi teruk dia pula kan tak gagal melihat ataupun tak mau melihat nikmat orang yang dapat nikmat. Orang yang dapat nikmat. Macam mana Ustaz? Orang yang dapat nikmat, katakanlah orang tu, alhamdulillah, rezeki Tuhan bagi, dapatlah beli kereta baru, kan? Dapat beli kereta baru, kan? Wah, ni apa hal ni, kan? PKP pun boleh kereta baru. Dia punya duit, dia punya masalah. kan? Tapi macam itulah. Tapi dia merasa hasad. Kan? Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan, apabila kita mempunyai penyakit hasad ni, macam ni, apa dia jadi? Kita gagal bersyukur. Makanya apabila kita mempunyai penyakit hasad, menyebabkan kita gagal bersyukur. Makanya apa yang ada pada diri kita ni, kita tak bersyukur. Kita tak bersyukur. Kita tak bersyukur kerana kita ada hasad. Bila kita ada hasad, kita akan pandang lagi tinggi. Sedangkan yang kita ada tu, tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya orang lain pun tak ada. Tapi nak macam mana? Bila rasa syukur dah tak ada, gagal. Kan menyebabkan mereka. Sebab apa? Sebab syukur. Sabar ini adalah merupakan satu perkara yang menyebabkan jiwa kita kaya. Siapa yang punya rasa syukur, dia kaya. Walaupun dia bersikap. Siapa yang punya rasa syukur, dia kaya. Walaupun tak nak bersikap pun, dalam kaki je, tapi syukur, tuan-tuan. Syukur, alhamdulillah. Makanya dalam konsep syukur, paling mudah nak faham, tengok orang yang lagi rendah daripada kita. Kalau kita naik kereta, kita tengok orang naik motosikal. Kalau orang naik motosikal, tengok orang naik basikal. Kalau orang naik basikal, tengok orang jalan kaki. Kalau orang jalan kaki, tengok orang yang naik kursi roda. Kalau orang yang kursi roda, tengok orang yang
bedridden tu, terlantar kat hospital, nonggok tu, tak boleh berorak langsung. Kalau orang yang tak berorak tu, dia tak boleh berorak, tengok orang mati tu. Dan umat, jika kita pandang yang macam tu, kita akan ada rasa syukur, automatik datang sabar, tuan-tuan. Apa pun yang menimpa kepada kita, kita sabar. Alhamdulillah, kita dapat yang makan. Telur pun makan juga. Orang lain makan nasi je, telur tak ada. Nampak tuan-tuan? Ini dia. Kan, makanya tuan-tuan, kan, bila orang yang tidak ada rasa syukur, sabar, hasad dia tinggi, makanya dia akan obsessive compulsive disorder. OCD. Yang orang putih kata OCD. Obsessive compulsive disorder. Nak sebut payah mana tu. Kan boleh bahasa orang putih tu kan. Macam itulah, lebih kurang macam itulah. Orang yang hasad ni rupanya sakit tu. OCD. Kan? Dia sakit OCD rupanya, kan? Makanya sakit tu menyebabkan dia akan cinta kepada dunia. Makanya dia takut nak mati. Boleh sebut mati. Cuba mati. Makanya tentang itu Rasulullah SAW telah ajar dalam hadis Ibnu Majah, hadis yang 4105, kan, daripada Zaid bin Sabit. Rasulullah SAW mengingatkan Zaid bin Sabit, beliau berkata, kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan melebihi apa yang Allah tetapkan baginya. Faham tak? Nanti kita huraikan. Dan sesiapa yang menjadikan akhirat, yang niat utamanya, tujuan utamanya, maka Allah akan himpunkan usahanya, menjadikan kekayaan ada dalam hatinya. Harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan berlutut kepada dia, tuan-tuan. Tidak ada nilai. Maknanya apa, tuan-tuan? Walaupun orang tu punya harta yang melambak, kalau dia tak ada rasa syukur, takkan cukup. Tetapi kalau orang tu mempunyai, kan, pandangan kepada dunia ni, zuhud, dengan sabar, dengan itu, dengan syukur, makanya walaupun dia tak ada apa, Allah kata apa? Dia tetap aman. Dunia akan cari dia. Carinya apa? Dalam bentuk apa? Ketenangan. Tuan-tuan, ramai orang sekarang ni, waktu PKP ni, bunuh diri. Risau saya tengok. Kau terjun tu, kau kejap tu, kantung situ, Allah, risau. Kadang-kadang Buddha lagi, dah kantung diri. Kan, bukan tak akan tak minum pun. Kenapa ni? Miskin jiwa. Jiwa tidak ada kekuatan, ada kosong. Kan, pasal apa? Tidak mengisi dengan perkara-perkara yang macam ni. Alangkah ruginya orang yang mempunyai hasad dengki. Kerana apa? Dia terlepas nikmat di dunia dan dia pun terlepas nikmat di akhirat. Tapi neraka tunggu mereka di akhirat kelak. Allah Rabbi wa iya subillah. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, sambung sikit lagi, boleh tuan-tuan, sikit lagi kita sambung. Dan nanti kita itulah, nanti kita doa tutup, insya-Allah kita doa. Okey. Apabila Allah telah mendedahkan kepada kita, membandingkan orang Yahudi dan Nasrani ini, mereka ini telah bersatu untuk musnahkan orang Islam. Makanya Allah nak memperkokohkan. Sebenarnya ayat ini Allah nak menyatakan kepada kita supaya kita siap. Kita kokohkan kita punya apa? Kita punya kesatuan. Kita kokohkan kita punya kekuatan supaya tidak dan terhindar daripada, kan, ancaman-ancaman itu. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, menurut Imam Mutawali Asy-Sya'rawi, hasad ini mengharapkan hilangnya nikmat daripada orang yang didengki. Nampak tak? Kan? Yahudi dan Nasrani mula dia bergaduh sama dia, tapi bila dia tentang Islam, kan, dia sama-sama joint venture, dia menghilang, dia dengki kepada kita. Nampak tak? Jadi bila begitu, jika seseorang itu melihat yang lain mendapat nikmat, maka timbul harapan di hatinya agar nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Jadi dia nampak orang Islam ni dapat nikmat yang banyak, nikmat keimanan, nikmat bersyukur. Walaupun tak ada bersikap je, tapi bersyukur, relax je.
Kan tak pernah bergaduh, tak pernah bersungut, tak pernah berkorut dahi, tak pernah. Kan? Jadi dia takut, dia tak mau jadi macam ni. Makanya dia namakan hasad. Jadi Allah keluarkan ayat ini nak memberitahu kepada kita, jangan tiru macam mereka. Tuan-tuan tahu tak apa impaknya? Apa kesannya? Ya, kesan daripada orang-orang yang mempunyai perasaan hasad ini. Di antaranya orang ni Allah murkai baik di langit maupun di bumi. Allah murkai baik di dunia maupun di akhirat. Allah Rabbi. Tuan-tuan dan puan, dalam satu hadis kursi riwayat Tabarani, Allah berfirman, sesiapa yang tak redha terhadap takdir yang berlaku dan tak sedar terhadap cubaan segala musibah itu daripada aku, maka carilah Tuhan selain aku. Tu Allah nyatakan. Apa Allah nyatakan, Ustaz? Ini nak bagi tahu. Hadis daripada Tabarani, riwayat Tabarani, hadis kursi. Allah berfirman, Allah menyatakan, sesiapa yang tak redha dengan takdir yang telah berlaku, maknanya yang kita alami ni, dan tak sabar terhadap cubaan, dugaan, musibah, ujian yang ditimpakan kepada mereka, maka carilah Tuhan selain daripada aku. Allah ada ke? Mana ada? Tuhan satu je. Tapi Allah nak bagi tahu kepada kita, jika macam itulah, cari Tuhan lain dah. Sedangkan dah tak ada Tuhan lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu nak menunjukkan betapa Allah memberikan satu penegasan kepada kita bahawa hasad ini boleh membawa sehinggakan merosakkan akidah dan meletakkan seseorang itu dalam keadaan yang bahaya. Allah fa'iyyazubillah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, jauhlah kami daripada perasaan seperti itu. Okey, yang pertama. Yang kedua, sabar sikit tuan-tuan ya. Yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, iman tidak sempurna. Orang yang mempunyai hasad ni, dengkinya, dia takkan sempurna keimanan dia. Tuan-tuan, dalam satu hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu hatta akuna ahabba ilahi, sehinggalah kamu ini mencintai saudara kamu sebagaimana seperti mana kamu mencintai dirimu. Maknanya tuan-tuan, dalam Islam ni kita disuruh mencintai sesama seperti kita cintai diri kita sendiri. Oh, macam tu Ustaz. Ini yang nak bagi tahu ukhuwah. Ukhuwah yang ada, yang sepatutnya kan dieratkan, sehingga kan dia punya, Allah nak bagi satu analogi kan. Kalau engkau kalau engkau nak tahu kan sempurna atau tak sempurna iman engkau, kau sayang tak orang seperti kau sayang diri engkau. Ini dia tuan-tuan dan puan sekalian. Allah Rabbi, ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadilah kami mempunyai hati-hati orang yang sentiasa cinta kepada saudara-saudara kami seperti kami mencintai diri kami. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan kan, jangan menyerupai sikap siapa? Sikap orang yang ni yang kita baca ni. Jangan. Kenapa? Tuan-tuan, dalam surah An-Nisa. Ni dia. Kan surah An-Nisa kan ayat 54. Allah berfirman, ataukah mereka dengki kepada manusia, hai Muhammad, lantaran kurniaan yang Allah telah berikan kepada mereka? Sesungguhnya kami memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, sesiapa yang mempunyai perasaan hasad dengki ini, secara tidak langsung mereka ini mewarisi, iaitu meniru sikap orang Yahudi. Kan pelik tuan-tuan. Pelik apa?
peliknya ialah kita ni kan, kita benci kat orang Yahudi. Kita benci, kita tak suka. Kan? Kita tak suka. Tetapi kan kita pula perangai macam dia. Minta maaf tuan-tuan ya. Kita tak suka orang Yahudi, Nasrani. Kita tak suka. Tak nak tiru macam dia. Tapi tengok seolah-olah macam perangai yang ada pada kita seperti perangai mereka. Contoh mudah macam ni, nak bagi faham. Kita tak suka neraka. Tak nak masuk neraka, Ustaz. Oh, tak nak. Dan kita pun tahu cara macam mana nak menjauhi neraka tersebut. Macam mana nak buat. Tetapi perangai kita seolah-olah macam ahli neraka. Maknanya menempah neraka. Dengan apa? Dengan perangai yang kita ada tu. Dengan perangai yang kita ada tu, seolah-olah kita masuk neraka. Jadi tuan-tuan, apabila kita nak masuk syurga, perangailah seperti ahli syurga. Jangan pula nanti perangai kan ahli neraka tapi nak masuk syurga. Ya Allah, ya Rahman, ya Zubillah, ya Allah, ya Tuhanku. Mohon ya Allah, janganlah kami termasuk orang yang menyerupai sikap-sikap orang Yahudi dan Nasrani. Yang keempat, orang yang Asad ni, hidup dia sentiasa tak sempurna. Sedih, sentiasa tak tentu arah. Kan? Stres. Ayat canggih. Stres. Hidup sentiasa stres. Sentiasa dibayangi resah. Kenapa? Tak boleh tengok orang senang. Kerja apa dia tu? Pakai kereta besar. Kan stres tu. Buat apa kita fikir-fikir orang beli kereta besar ke, seperti kereta kecil ke, orang motor besar ke, motor kecil ke. Buat apa? Tengok kita lah. Tapi orang Asad ni, dia tak di-stress. Dia sentiasa stres. Pasal apa? Sebab dia sibuk mencari kesalahan orang. Dia sibuk mencari macam mana nak ngumpat ni, nak ngayat supaya orang faham, orang percaya cakap aku. Stres tu. Nak reka ayat, nak WhatsApp ni. Macam mana nak WhatsApp ni? Nak bagi tahu ni jiran dah boleh kereta baru ni. Tak mana duit dia dapat. Ngumpat apa? Nak bagi orang stres tu, fikir tu. Nak atur ayat-ayat tu. La ilaha illallah. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, kan, orang seperti ini sebenarnya dia sedar tak? Dia menyusahkan diri dia. Ya, dia kenapa? Kerana dia cuba melawan takdir. Kan? Sedangkan apa-apa saja yang mereka usahakan, takdir tetap tidak akan berubah. Kan? Dia tidak akan dapat menghalang nikmat yang telah ditentukan oleh Allah kepada manusia yang lain. Allah bagi dia nikmat. Kan? Dapatlah. Jadi kau jangan pula kerja nak menghalang nikmat Allah bagi kepada dia. Dah itu nikmat yang Allah tentukan kepada dia, dapat kepada dia. Dapatlah. Tapi mereka ni stres fikir macam mana dia dapat. Kerja macam aku je, tapi dapat. Stres tuan-tuan. Mereka tidak akan bahagia. Hati tidak akan tenang, tidak akan stabil. Mereka ni bahkan riang, gembira tengok orang susah, tengok orang sedih. Ya, dan ini sakitlah ni kan. Sakitlah. Allah Rabbi wa Rabbus samawati. Janganlah kita termasuk dalam golongan seperti itu. Yang kelima, tuan-tuan, mereka ini akan manjang mendapat musibah tanpa mendapat pahala. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, jauhkanlah, yakni oleh kamu akan dengki, hasad, kerana ia akan memakan. Kama ya'kulun narul khatab, seperti api memakan kayu bakar. Bayangkanlah tuan-tuan, seperti api memakan kayu. Api makan kayu macam tu ya tuan-tuan. Allah Rabbi. Patutlah mereka sentiasa ditimpa musibah. Dahlah timpa musibah sentiasa, pahala tak ada pula. Macam mana nak ada pahala? Masih kata kat orang ya, Yahudi Nasrani, tengok yang kita tiru macam dia.
Asyik fikir macam mana nak jatuhkan mereka. Nak jatuhkan Islam ni. Macam mana nak jatuhkan Islam ni. Macam mana? Asyik fikir. Kan? Pahala dah tak ada. Kan? Musibah hari-hari dapat. Allah Rabbi Rabbus samawati wal ard. Yang keenam, tuan-tuan dan puan sekalian, ya, hasad dengki ini memecah belahkan masyarakat. Ingat tuan-tuan, jangan kita jadi kerja macam mereka memecah belahkan kita. Kan? Jangan. Ya, makanya tak heranlah orang-orang yang suka. Kan? Makanya tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam satu hadis Muslim, janganlah saling hasad. Jangan cari kesalahan orang, jangan saling musuh bermusuhan. Kan? Dan jadikanlah kamu bersaudara yang baik, ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, yang terakhir ialah hasad ini boleh menyebabkan pintu hidayah, pintu taufik tertutup. Tadi kita baca dah ayat tadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun alim. Makanya tuan-tuan, kan orang yang punya perasaan hasad, dia penuh dengan karat tu. Oh ya, karat ni sehingga kan cahaya nak masuk tak boleh, jadi gelap. Kan? Cahaya nak memantulkan pun susah. Tuan-tuan, kita boleh bayang tak cermin kita cat warna hitam. Apa jadi cermin? Orang tak panggil cermin dah. Pasal apa? Kita nak tengok wajah kita dalam cermin tu tak nampak dah. Kenapa ini gelap? Kenapa? Sudah dilapisi dengan kekotoran yang ada. Macam mana pintu hidayah nak dapat? Macam mana pintu taufik nak masuk? Tuan-tuan, dalam hadis Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, kamu telah diserang penyakit yang pernah menyerang umat sebelum kamu. Hasad, dengki dan marah. Ia merupakan pencukur agama, bukan pencukur rambut. Nabi menyatakan dalam hadis Tirmizi. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, hati-hatilah. Dalam ayat 113 saja pada malam ni kita sempat, insya-Allah kita akan tengok ayat 114 15 pada hari yang lain, dan pada hari yang lain juga kita akan tengok kenapa jadi macam ni, ya. Apa sebab mereka ni, terutama Yahudi Nasrani ni, dia dengki kita. Kenapa? Jadi kita akan tengok tafsirannya itu pada malam yang lain, dan kita akan go on kepada 114 115 baru kita faham kenapa jadi macam ni dan apa ibrahnya, iktibarnya kepada kita, tuan-tuan dan